lintas langsung dari daerah Tutong bersama dengan rakan kita Nur Adinah. Assalamualaikum. Selamat pagi Nur Adinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud Iskandar dan juga Hani, selamat pagi. Ya, apa khabar Nur Adinah dan juga kru di daerah Tutong? Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang baik dan juga sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana pula dengan Daud Iskandar dan Hani? Apa khabar pada pagi Jumaat ini? Syukur Alhamdulillah kami berdua sehat dan kami juga rasa gembira mendengarkan Adinah dan juga rakan-rakan kru Rampai Pagi daerah Tutong pada pagi ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga ingin mengetahui, ya, rasanya kurang adil jika tadi kami menanyakan rakan kita Nur Hayati dari daerah Blyth keadaan cuaca di sana, dan kita ingin mengetahui akan keadaan cuaca pula di daerah Tutong pada pagi ini bagaimana, mungkin dapat dikongsikan bersama. Baik, cuaca juga di daerah Tutong Alhamdulillah cerah dan juga sangat mengizinkan. Jadi itulah yang kita harapkan, ya, dan ya membuat juga kita bersemangat untuk menjalankan hari kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, InsyaAllah. Bersemangat demi mencapai kejayaan. Mungkin itu antara kata kunci jua harian ini, kejayaan, semangat. Dapat Nur Adinah kongsikan mungkin bagaimana Nur Adinah sendiri mendefinisikan kejayaan ini? Baik, bagi saya secara peribadi memang konsep kejayaan itu sangat subjektif, ya, sangat luas maknanya kerana ia berbeza dari satu orang dengan satu orang yang lain. Jadi bagi saya secara peribadi maksud kejayaan itu boleh saya definisikan sebagai apabila kita berjaya mencapai antara keseimbangan dan juga kestabilan dalam hidup, seperti mencapai kejayaan di dunia, memiliki kemampuan untuk berjaya di dunia seperti memiliki kesihatan yang baik, mendapatkan pendidikan dan juga kerjaya yang kita harapkan, dan juga berjaya di akhirat kelak dengan amanah dalam menjaga lagi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi itulah antara dua konsep yang dapat saya kongsikan, ya, untuk pagi ini. Dari segi duniawi dan juga ukhrawi. Betul. Kejayaan yang seharusnya kita ni kecapi. Bukan saja di sini tapi juga di akhirat kelak. Masya Allah. Satu peringatan yang amat murni juga untuk kita ni di pagi Jumaat ini. Terima kasih atas perkongsiannya Nur Adinah, dan ingin mengetahui apakah antara info semasa dan juga bahan visual yang akan dibawakan, kita serahkan kepada Nur Adinah. Silakan. Baik, terima kasih Daud Iskandar dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini, dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada pagi ini, hari Jumaat 1 November 2024, di mana Auda kita berada di bulan yang baru. Didoakan semoga Auda akan terus bersemangat dalam mencapai apapun harapan dan juga antara perancangan Auda, ya, pada tahun ini, dan semoga kita semua akan sentiasa mendapat keberkatan dalam apapun yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa info semasa mengenai acara yang akan berlangsung, ya, di daerah Tutong, di mana Auda akan diadakan program sioknya sedekah 6.00 pada hari ini, hari Jumaat 1 November sehingga hari Ahad 3 November 2024 yang akan berlangsung di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. InsyaAllah bermula pada jam 8.30 pagi hingga 7.15 malam, dan antara barang-barang sumbangan yang diperlukan adalah seperti minyak makan, gula, garam, teh serbuk dan juga beras, ya. Jadi bagi sebarang pertanyaan lanjut, Auda bolehlah menghubungi ke talian 88427774 ataupun 7108-692. Saya ulangi, 88427774 ataupun 7108-692. Dan untuk makluman yang seterusnya ingin dikongsikan lagi, akan diadakan perlawanan tarik kalat antara kampung-kampung di daerah Tutong dan Sukanria sempena Hari Belia Kebangsaan. Anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar dengan kerjasama Pakatan Sangjati Dusun dan Tutong Tages yang akan diadakan selama 3 hari bermula pada hari ini, 1 November hingga 3 November 2024, dan akan mengambil tempat di kawasan Dewan Pakatan Sangjati Dusun, Kampung Bukit Udal, daerah Tutong.
di mana order pada hari ini akan bermula pada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari dan disambung pada 9 petang bermula pada jam 2 petang hingga 9 malam, dan pada hari Sabtu dan juga Ahad akan bermula pada jam 7.30 pagi hingga 9 malam. Dan orang ramai adalah dialulukan untuk datang bagi menyaksikan dan juga sama-sama memeriahkan perlawanan tarik kalat yang akan diadakan di Kampung Bukit Udal, daerah Tutong selama 3 hari sehingga hari Ahad 3 November 2024. Dan itulah antara dua makluman yang dapat dikongsikan untuk pagi ini. Seterusnya kita akan beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk edisinya pada pagi ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Tanggal 1 hari bulan November merupakan tarikh memperingati akan jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan di negara ini yang mula disambut pada tahun 2009. Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPPPN adalah sebagai platform untuk mengiktiraf dan mengenang jasa mereka yang berperanan selaku penjana makanan di negara ini, di samping turut membantu dalam pembangunan ekonomi negara amnya dan dalam sektor pertanian, agri makanan dan perikanan khususnya. Penglibatan para PPPN sama ada yang terlibat secara langsung dalam menjana keluaran produk pertanian, agri makanan dan perikanan untuk negara, maupun yang hanya bekerja untuk hasil dan pendapatan kendiri, iaitu yang mengeluarkan hasil dalam skala kecil, sama-sama mempunyai peranan dan tanggungjawab signifikan terhadap masyarakat keseluruhannya. Sejak beberapa tahun kebelakangan, negara telah menyaksikan peningkatan yang memberangsangkan dari sektor sumber-sumber utama yang turut menyumbang kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang sekaligus menyaksikan perkembangan dari industri pertanian, agri makanan dan perikanan. Di daerah Tutong sahaja terdapat sebilangan masyarakat kampung yang masih aktif mengusahakan ladang-ladang seperti ladang buah-buahan, sawah padi dan sebagainya. Dan para peladang ini lazimnya ialah mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan telah mengusahakannya lebih dari beberapa dekad yang lalu, dan ada di antaranya juga merupakan hasil usaha turun-temurun daripada generasi-generasi terdahulu. Tambahan lagi, pekerjaan sebagai peladang ini merupakan antara profesi yang kebiasaannya dilakukan oleh orang-orang kampung sejak dari dahulu lagi. Oleh itu, kemahiran-kemahiran tradisi dalam mengusahakan ladang sudah sebati dalam diri para peladang pedalaman yang mampu untuk memberikan hasil tuaian yang baik. Melihat pada hasil tuaian yang memberangsangkan pada saban tahun membuatkan mereka lebih memilih untuk meneruskan kerja-kerja peladangan meskipun usia semakin lanjut. Hasil kesabaran, semangat dan usaha para peladang inilah yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam mengusahakan sesuatu walau dalam apa jua keadaan demi untuk meraih rezeki. Begitu juga dengan para petani yang sanggup mengerah keringat meski dalam keadaan panas terik, namun perlu membanting tulang demi untuk mendapatkan hasil tuaian terbaik. Kebanyakan warga kampung yang melakukan kerja-kerja bercucuk tanam di kebun-kebun adalah terdiri dari kalangan warga emas yang memilih untuk meneruskan pekerjaan bertani setelah bersara dari pekerjaan tetap sebagai mengisi masa kelapangan mereka di waktu persaraan. Meski terlihat sederhana, namun mereka juga harus diberi penghargaan kerana bakti mereka pada masyarakat membekalkan hasil pertanian di kawasan perkampungan dan sekitarnya, yang mana hasil tuaian tersebut dijual di tamu-tamu atau di gerai-gerai kampung berdekatan. Walau bagaimanapun, teknologi terkini telah banyak membantu para petani untuk lebih berdaya maju dalam menguruskan kebun-kebun mereka dengan hanya mengharapkan pada pengendalian mesin, namun perlu sentiasa diselenggara. Penghasilan tuaian menggunakan kaedah yang lebih moden dan sofistikated akan meningkatkan hasil pengeluaran harian. Selain dari peladang dan petani, para penternak juga antara yang banyak memberi manfaat pada masyarakat amnya. Di daerah ini sahaja terdapat sebilangan orang-orang kampung seperti di Kampung Lamunin, Danau,
ukong dan lain-lain yang mengusahakan pelbagai jenis ternakan haiwan seperti ternakan ikan air tawar, kerbau, kambing, angsa dan sebagainya. Bidang penternakan haiwan ialah satu kegiatan pertanian yang mengembangbiakkan haiwan-haiwan ternakan yang juga perlu diberi keutamaan di negara ini untuk dikembangmajukan agar bukan sahaja dapat menampung keperluan di dalam negara, malah akan dapat menjadi hasil produk yang diekspor ke luar negara yang sekaligus akan dapat mempelbagaikan produk perekonomian negara. Jasa para penternak pada masyarakat juga amat dihargai kerana atas usaha keras mereka dalam memastikan hasil keluaran ternakan yang berterusan merupakan suatu perkara yang diperlukan. Tambahan lagi, dari bidang ternakan juga, pelbagai produk dapat dikeluarkan dan dihasilkan seperti produk berasaskan daging mentah dan sebagainya. Manakala individu yang mempunyai pekerjaan sebagai nelayan pastinya banyak meluangkan masa mencari rezeki di sungai atau laut dengan cara merambat, memancing atau lain-lain kaedah untuk memperoleh tangkapan-tangkapan hidupan air. Daripada hasil tangkapan tersebut, dapatlah mereka menjualnya sama ada secara terus kepada para pengguna atau kepada pemborong yang akan menjualnya pula di pasar-pasar. Usaha gigih para nelayan watan yang berhempas pulas tanpa mengenal erti kelelahan ini wajar dihargai kerana merekalah yang membekalkan hasil tangkapan marin kepada masyarakat. Melihat pada potensi dalam bidang perikanan atau yang berasaskan hidupan marin ini, terdapat sebilangan individu yang memanfaatkan rezeki dari sumber air itu untuk dikembangbiakkan atau diternak, dan perkara ini dilihat sebagai antara cara berkesan untuk sama ada menambah populasi spesifik hidupan air tersebut atau sebagai inisiatif pengeluaran berterusan yang lebih bersistematik yang dapat membantu serta meningkatkan penghasilan domestik maupun keluaran negara melalui industri perikanan. Dalam mencapai sasaran negara bagi meningkatkan produktiviti, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui jabatan-jabatan berkaitan seperti Jabatan Pertanian dan Agri Makanan serta Jabatan Perikanan sentiasa mengalu-alukan penglibatan orang ramai terutama golongan belia untuk berkecimpung dalam bidang berkaitan pertanian, agri makanan dan perikanan. Beberapa inisiatif dilaksanakan oleh pihak jabatan, antaranya melaksanakan beberapa siri lautan kerja meninjau perkembangan sektor pertanian ke kawasan-kawasan pertanian seperti kawasan kemajuan pertanian KKP dan kawasan pertanian luar bandar KPLB, selain meninjau ke tapak-tapak berkaitan perikanan di seluruh negara sebagai memberi sokongan dan rangsangan pada para pengusaha. Di samping itu juga pihak berkenaan turut aktif dalam mengendalikan pelbagai program, bengkel, taklimat dan lain-lain dalam usaha mereka untuk memperkenalkan kaedah terbaik untuk meningkatkan produktiviti selain untuk mendekatkan masyarakat kepada industri pertanian, agri makanan dan perikanan yang mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Semoga dengan adanya sambutan seumpama ini akan dapat menyuntik semangat dan menguatkan azam para peladang, petani, penternak dan nelayan di seluruh negara untuk lebih bergiat dalam mengeluarkan sumber pemakanan negara demi masyarakat dan kemakmuran negara. Selamat menyambut Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan ke-14 tahun 2024.